Okey, dekat bawah energy cycle method ni juga kita ada satu area di mana kita guna dissolution process. Dia lain sikit daripada yang dua example sebelum ni. Tetap cycle juga tapi sini dia melibatkan reaction yang lain daripada yang tadi. Sekarang kita ada dissolution process. Okey, apa itu dissolution? Dissolution is a process by which a solid, liquid or gas forms a solution in a solvent. Proses menghasilkan solution lah. Dia lebih kurang macam enthalpy of solution. Bukannya maksudnya enthalpy of dissolution ni, bukannya this ni dia sebaliknya dari solution. Dia sama maksud dia dengan enthalpy of solution. Proses menghasilkan solution. Forms a solution. Okay, dissolution process of an ionic solid. Okay, kalau untuk of an ionic solid, dissolution is a process by which ionic solid forms a solution in a solvent. Kita ambil ionic solid, kita ambil solid bahan yang ada ionic bond. Yang dalam bentuk solid tu kita campurkan air dan hasilkan larutan. Okay. Contoh dia, water molecules are polar molecule. Water tu polar. And most ionic crystal are soluble in water. Okay, sebab water ni dia polar. Ionic crystal, ionic solid ni juga dia ada charge. Jadi dia boleh larut dalam air. Ions in solid crystal can be separated from each other and converted to gaseous ion. Okay, ini proses ni kita panggil lattice energy. Tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan proses ni, tenaga tu kita panggil lattice energy. Lattice tu sebenarnya adalah susunan zarah, susunan ion dalam NaCl. NaCl ni garam ni, kalau kita zoom in tengok microscopic view dia, dia adalah susunan ion-ion macam susunan pepejal ni. Dia duduk rapat antara satu sama lain, dia cuma bergetar sahaja. Okey, dan satu bulat-bulat ni mewakili ion dia. So sini ion Na+, sini Cl-, sini ion Na+, Cl-, Na+, dan saling berselang-seling lah. Sebab opposite charges dia akan ada attraction kan. Okey, susunan macam ni kita panggil lattice. Okey, dan susunan ni boleh dipecahkan. Kalau kita pecahkan dia, dia lah jadi ion. Dia akan jadi ion yang separated from each other. Yang ni dia duduk dekat-dekat kat sini. Sini dia duduk jauh-jauh antara satu sama lain. Okey, dan ion ni dalam fasa gas. Sebab dia duduk sangat jauh dari satu sama lain kan. Maksudnya gas lah. Kalau dia duduk rapat-rapat sikit, itu ciri-ciri bagi aqueous solution, bagi liquid. So ini dia, kita asingkan dia dengan supaya dia berjarak dengan jarak yang sangat jauh antara satu sama lain. Bila kita putuskan lattice tu, dia jadi ion dalam fasa gas. So jadilah sini NaCl solid, ini ion dalam fasa gas. Okay, the electrostatic forces between gaseous ion and polar water molecule cause the ion to be surrounded by water molecule. Ion ni pula yang dalam fasa gas kat sini, kalau kita tambahkan dengan air, kita larutkan dengan air, dia boleh larut sebab dia boleh ada attraction kat sini. Na+ ni yang asalnya dia dalam gaseous phase, dia boleh ada interaction dengan oksigen. Oksigen ni partially negative sebab dalam air kan, H2O,
hydrogen is more electropositive. Oxygen is more electronegative. So kalau kita letak delta negatif itu dekat oksigen, hydrogen pula ada tanda delta positif. Jadi sodium ion yang positif akan attracted towards the oxygen side because oxygen is the negative part of the water. Kalau Cl- pula, Cl- dia ada negative charge, dia akan tertarik dengan hydrogen yang ada positif, delta positif. Okay, so bila ada attraction ni, maksudnya dia boleh mingle with water molecule. Bila dia boleh mingle, dia ada interaction ni, dia larut dalam air. Dia connect lah. Okay, bayangkan kalau dia tak ada attraction ni. Dia akan saling menolak. Kalau tak attraction, dia repulsion. Kalau dia saling menolak, so dia Na plus, kalau lah Na plus saling menolak dengan air, dia akan saling menolak lah, dia tak mix langsung. Jadilah air duduk satu kawasan dan Na plus duduk pada satu kawasan. Dia jadi macam air dengan minyak. Dia langsung tak larut. Dia menolak sampailah satu kawasan tu air saja duduk, satu kawasan lagi Na plus saja yang duduk. Kalau macam tu. Okay, tapi sekarang dia adalah interaction tu, so dia boleh larut dalam air. So bila dia larut dalam air, dia still in ion form, Na plus, Cl masih lagi Cl minus tapi aqueous. Dari ion sini, ion-ion dalam fasa gas kepada ion-ion dalam fasa aqueous ni adalah proses hydration. Okay, jadi dissolution process. Okay, dissolution process ni berkait juga dengan lattice dan juga hydration process. Okay, sini dia ulang balik apa yang saya dah cakap tadi lah. Dia ceritakan lattice energy ni, dia energy release. Dia sebenarnya kan dia ada dua lattice energy ni. Satu lattice formation. Kalau lattice formation, energy release. Kalau lattice breakdown, kita nak pecahkan lattice tu, dia energy absorb. Kadang-kadang kena tengok ni juga sebab ada soalan yang twist kat sini. Kalau sekarang ni energy release, kita consider lattice formation. Kita menghasilkan lattice. That's why dia lattice tu kat sini. Ini lattice Na plus, Cl minus, ini Na plus, Cl minus kat sini. Dia dari Na plus in gas, dari Cl minus in gas. Okay. Kalau lattice breakdown, kita ada lattice, kita pecahkan lattice tu. Daripada ada lattice kepada tak ada lattice. Ini lattice breakdown. Sekarang ni lattice formation. So, equation kita dari gaseous ion ke molekul dalam bentuk solid. Nilai dia negatif. Kalau lattice breakdown, nilai yang sama tapi positif lah. Sebab equation kita reverse. Okay, the energy release negative when 1 mole of solid ionic compound is formed. Solid ionic compound is formed. Ini 1 mole. 1 mole bahan ini terhasil from its constituent gaseous ion. Gaseous ion. Oh, ini ada kat bawah ni. Yang saya kata lattice breakdown ni. Ni ataupun lattice dissociation. Energy require. Kita baliklah daripada ni kepada gaseous ion. Nilai dia positif. Okay, kena beware lattice ada dua macam tu.
Relationship between lattice energy and lattice dissociation energy. Kalau lattice formation, menghasilkan lattice. Negatif. Kalau sini dissociation, dari ada lattice kepada tiada. Kita dissociate, kita bubarkan lattice tu. Magnitude of the lattice energy remain but its sign changes. Okay, sini lattice, sini hydration, kita cerita. Atasnya ada dissociation. Okay, apa lagi kat bawah? Ini dissolution. Proses menghasilkan solution. Daripada ionic solid, kita campur air. So, ionic solid ni, katalah MX. Bila kita campur air, dalam air, dia sentiasa kita dapat ion. Okay. Kalau equation yang ni, MX solid, bila campur air, tapi kita tak payah tulis air pun tak apa. Bila kita dapat ion dalam fasa aqueous, ada aqueous ni maksudnya ada kehadiran air. So ion satu lagi, ion X pula, dalam fasa aqueous, maksudnya ada kehadiran air, tapi tak perlu pun tulis air dekat sini. Okay, ini equation bagi dissolution. Okay, yang ni apa dia nak cakap ni? Ini adalah lattice dissociation daripada ionic solid kepada gaseous ion. Lattice tapi jenis dissociation. Okay, ini pula apa? Ini hydration. Hydration of ion. Ion dalam fasa gas kepada ion dalam fasa aqueous. Ion dalam fasa gas kepada ion dalam fasa aqueous. Okay, proses ni release energy. Okay, jadi yang saya tunjuk kat sini, dissolution, lattice dengan hydration ni, kita boleh buat satu cycle menggunakan ketiga-tiga equation ni. So, kita boleh dapat satu cycle macam ni. Ini daripada ionic solid kepada ion dalam fasa aqueous. Ini proses menghasilkan solution. Ingat, ion dalam fasa aqueous maksudnya ada air. Kita dah tambah air. Tambah air, proses menghasilkan solution, enthalpy of solution. Okay, daripada ionic solid kepada ion dalam fasa gas. Ini lattice breakdown, lattice dissociation. Okay, lepas tu daripada ion gas kepada ion aqueous, hydration. Dia hampir sama tapi awak kena bezakan lah. Enthalpy of solution dengan enthalpy of hydration. Solution, kita tambah air. Hydration pun tambah air juga. Tapi hydration, kita tambah air dekat gaseous ion. So, ion ada dua. Kita pecahkanlah ion M plus 1. Lepas tu, ion X minus 1. Jadilah ada 4 equation. Okay, kalau nak jawab soalan ni, bila kita dah build cycle macam ni, sama juga clockwise equal to anti-clockwise. Yang satu arah yang ni je. Satu arah cuma enthalpy of solution. Arah yang berlainan pula adalah yang ni, yang ni, yang ni. Okay, so negative lattice tambah hydration bagi M plus dan juga enthalpy of hydration bagi X minus. Kenapa dia negative lattice kat sini? Sebab dia lattice dissociation. Nilai delta H lattice kat sini nilai bagi lattice formation. Tu yang dia nak tunjukkan, kita kena reverse the sign of this value. Okay, dalam segi gambaran macam ni lah. Dari segi gambaran, ini lattice kat sini.
Okay, ini ion. Lepas tu yang ni yang tebi-tebi ni air. Maksudnya dia ion ni dah bercampur dengan air. Dapatlah Na+ dalam aqueous dan juga Cl- dalam aqueous. Yang ni ion. Tapi tak ada air ni, tak ada benda yang ni. Tak ada. So ini ion dalam fasa gas. Okay, nanti kita tengok example 1.